nak beli yang protestan sahaja, harganya RM15. Jadi RM15. Tolong bagi nama kepada saya, insyaAllah pada minggu depan kita akan bawa ke sini, ya. Kalau nak beli yang original itu hanya diberi kepada peserta yang telah pun dipilih untuk menunaikan haji pada tahun 2014. Itu yang original yang orang dapat. Tapi kalau untuk yang nak buku ni, khusus asal haji dalam bentuk protestan. Sebab apa cerita dia? Bagaimana yang kita boleh kawal jawab haji, masalah untuk printing berlaku di kawasan sana. Jadi tak boleh print yang original ni. Yang ada hanyalah protestan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan yang mahu iaitu salinan protestan ni, bolehlah beri nama kepada saya. Harga RM15. Yang kedua, Tuan Haji Misal juga ada membawa 2 botol, iaitu air Zam-Zam pada pagi ini. Dan kepada tuan-tuan perempuan yang ingin membeli air Zam-Zam, harganya adalah RM125 sahaja. Boleh berhubung dengan beliau di bahagian depan kereta selepas kursus ini. Dan ada lagi pengumuman yang akan dibuat oleh Ustaz Junaidi sebentar lagi. Terima kasih. Sekali lagi saya juga buat satu rumah lagi, iaitu bagi pihak DJP ada Rasa Masjid An-Nasrah memohon ampun dan maaf kerana pada hari ini atas kita tidak mampu nak repair iaitu supply elektrik yang mana untuk aircon dan juga sebahagian sini iaitu kipas, maka kita mungkin terpaksa berpanas sikit lah berharap mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kita pada selepas waktu rehat ni kita ada aircon dan malam sekali sebabkan semalam kilat penting dan sebagainya, maka short circuit berlaku, tidak dapat dicari punca kerosakan. Maka hari ini saya bagi pihak Jalan Besar Masjid dan Pengurusi sendiri mohon ampun dan maaf kenapa tidak dapat mengadakan satu kuliah yang selesa, iaitu mempunyai aircon. Jadi sebelumnya saya serah kepada Ustaz Haji. Sebelum diteruskan untuk kelas yang kedua pada pagi ini, ada satu pengumuman kepada peserta khusus. Sila ambil perhatian semasa mengambil makanan, tidak mengambil lebih daripada satu. Kami menerima aduan ramai peserta yang tidak dapat bekalan makanan kerana peserta yang mengambil lebih untuk anak-anak. Jadi ini pun sebahagian daripada berkaitan dengan haji yang mabrur ni. Jangan ambil hal orang lain dengan ya. Dan sebenarnya itu juga jadi kami perhatianlah kalau anak kita pakai diri kita lah. Peserta ni yang terbayar 70 ni khas kepada yang peserta saja. Dan hari ini ada satu hajat untuk tuan-tuan perempuan, tapi kita tunggu sampai hujung lah, iaitu buku mini yang diberikan secara cuma kepada tuan-tuan. Satu tuan tu seorang lagi, satu suami isteri hanya satu saja yang akan diserahkan. Sebab jumlah yang kita ada yang diberikan hadiah daripada secrethalijah.com, dia telah membekalkan kepada masjid kita ni sebanyak 200 buku yang nota ringkas. Dia susun tawaf nak buat apa, sa'i apa. Doa-doa pun tak ada, cuma dia kan kita tak ada awal
ambil satu keluarga, suami isteri ambil seorang saja ambil, nanti di akhir kelas itu nanti ya. Cara macam mana nak ambil itu nanti tunggu ilham nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, kita sambung untuk sesi kedua ni. Tajuk yang kita bincangkan selepas ni berkaitan dengan perkara larangan ihram 13 perkara yang disebutkan tadi. Jadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tadi kita telah ceritakan ada 13 larangan ihram. Ada 13 larangan ihram. 13 larangan ihram itu dikecilkan ada berapa bab, berapa bahagian? 5. Pakaian, perwangi-wangian, kecantikan, alam sekitar, dan alam potensial, iaitu hubungan kelamin ya. Kemudian kita pecah lagi, kita masuk ke sesi kedua ni, kita dah makan apa semua. Kita lihat pembahagian untuk kita nak bincangkan macam mana kita nak dari segi kesalahan itu berdosa ataupun dikenakan dam. Jadi tajuk ini yang agak penting ya. Tajuknya memang penting. Tujuannya kita nak tahu apakah kesalahan yang sampai menyebabkan kita berdosa, apakah kesalahan yang sampai kita kena dam ya. Jadi kesalahan-kesalahan ataupun kelakuan yang terlibat dalam 13 larangan itu dipecahkan kepada dua nama. Nama yang pertama dinamakan sebagai tarafuh dan yang keduanya ikhtilaf. Tarafuh dan ikhtilaf. Dua nama ini kita bincangkan ialah tujuannya kita nak mengetahui kesalahan manakah yang dikenakan dam, kesalahan manakah yang berdosa. Jadi tuan-tuan, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama dinamakan tarafuh. Tarafuh ni ialah seperti perkara kebiasaan. Jadi pengertian tarafuh ni seperti perkara kebiasaan, kesukaan, kegemaran, keseronokan bagi seseorang, iaitu dalam kategori pakaian, perwangi-wangian dan hubungan jantina. Jadi tuan-tuan, yang dimasukkan dalam bahagian tarafuh ni ada 3 bahagian. Pertama pakaian, yang kedua wangi-wangian, yang ketiga adalah potensial. Kalau saya ulang balik dalam tajuk yang kita bincangkan sebelum ini tuan-tuan, yang saya paparkan awal-awal tadi, dari segi pakaian saja kita terlibat ada perkara ini, ialah berkaitan dengan pakaian ada 4 kategori. Pertama, memakai pakaian yang berjahit, ke kepala, ke muka dan sarung tangan depan ya. Manakala yang kedua tak tajuk berwangi-wangian ini hanya satu sahaja, iaitu memakai bau-bauan. Hanya 4 tambah 1, 5. Yang ketiga dalam bentuk alam jinsia, iaitu hubungan kelamin ataupun hubungan jantina. Ada 3. Jadi 5 tambah 3 semuanya ada 8 ya. Jadi 4 pada pakaian, 1 pada berwangi-wangian, 3 pada hubungan jantina. Jadi ketiga-tiga jenis ini dimasukkan dalam kesalahan tarafuh. Itu sama-sama kita sebut tarafuh. Tarafuh ni saya sebutkan sekali lagi, kesalahannya ialah pada 3 perkara. Pertama pakaian, berwangi-wangian dan hubungan jantina. Ya. Jadi semuanya ada berapa? Semuanya ada 8 perkara yang disebutkan ya. Apa hukum yang kita sebutkan di situ? Disebutkan jika dilakukan dengan sengaja. Jika dilakukan dengan sengaja 8 perkara tadi. 8 perkara tadi dilakukan dengan sengaja dikenakan dam. Dilakukan dengan sengaja kena dam.
tahu dia nak ihram tapi dia tak bersedia dengan pakaian ihram terlebih dahulu. Jadi apa kesalahan, apakah perkara yang dia telah lakukan? Jika dilakukan dengan sengaja, dikenakan dam. Dikenakan dam. Sekiranya dengan terlupa atau tak sengaja, tidak dikenakan dam. Contohnya tuan-tuan, dia sudah berniat ihram. Contoh yang kedua ni saya katakan, contohnya dia dalam ihram umrah. Dia dalam ihram umrah, dia daripada Mekah dia pergi ke Tanai, niat ihram umrah di sana, balik ke Mekah, kemudian dia tawaf. Semasa nak tawaf dia rasa nak buang air besar. Masa nak buang air besar dia pergi ke tandas. Masa di tandas kain ihram tu dia letakkan di atas kepala. Contoh satu dengan soalan tadi kan. Dia letak atas kepala. Dalam masa itu dia letak atas kepala itu, kebiasaannya memang dia masuk tandas buat itu. Dan dia tak sengaja buat sesuatu itu. Bermakna sekiranya dengan lupa, tak sengaja, tidak dikenakan dam. Jelas tuan-tuan? Itu bermakna kesalahan dalam bentuk pakaian, dalam bentuk perwangi-wangian. Dia dah niat ihram, tiba-tiba ambil minyak wangi, dia pun sembuh. Lepas sembuh baru dia basahnya ambil, Allah lupa. Dia pergi basuh, tapi semburan yang pertama tadi tidak dikenakan dam kerana terlupa dan tidak sengaja. Yang kena dam 8 jenis ini ialah bagi orang yang sengaja melakukannya. Apa 3 perkara tadi tuan-tuan? Pakaian, perwangi-wangian, yang ketiga hubungan jantina. Dia dah pergi niat ihram umrah, balik ke Mekah, pergi tawaf. Lepas tu sakit perut, balik rumah tengok isterinya dia pun setubuh dengan isterinya. Dan dia tak sedar, dia lupa, dia tak sengaja, tak kena dam. Boleh faham kan? Tak sengaja ni cerita ni, tapi jangan buat. Jangan lagi takut sengaja tak. Dia tanya, saya memang tak sengaja kan? Itu kita dengan Tuhan lah. Ya, boleh faham kan? Jadi bermakna ada 3 kesalahan yang dikategorikan sebagai tarafuh. Kalau buat dengan sengaja baru kena dam. Kalau tak sengaja lupa tak kena dam. Contohnya pakaian ihram tak pakai lagi, dia lupa tak kena, niatnya jalan terus, kemudian dia tutup muka, tak sengaja orang perempuan di jalan-jalan tu kereta habuk pun keluar, dia pun ambil kereta pun tutup muka. Lepas tu dia ingat dia jalan ihram, dia cabut balik, tak kena dam dan tidak terus. Sama juga bagi orang perempuan sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun ambil bawa tengkuh tangan dia tu dengan kain tengkuh, dia sapu muka, tutup muka. Tak sengaja, tak kena dam dan tidak berdosa. Yang saya masukkan ini sebab tajuk ini penting. Tajuk ini penting. Tajuk ini memisahkan di antara seseorang yang masa melakukan ihram kena dam ataupun berdosa, dimasukkan dalam tajuk ini. Tarafuh. Jadi sebab itu saya kata, saya minta tuan-tuan, minta perkara yang pertama, pakaian. Ada berapa perkara itu? 4. Pakaian berjahit, lelaki tutup kepala, tutup muka bagi wanita. Yang keempat, sarung tangan lelaki perempuan. Contohnya tuan-tuan, kalau rupiah, orang biasa beli rupiah, orang lelaki, dia dalam ihram haji, dia balik apa semua, dia masuk bila air mandi, keluar masuk, dia lupa, dia pun sarung baju pagoda dia pun duduk. Itu sembang-sembang, pakcik haji seorang ni, kamu ni dalam ihram kan? Kita dalam ihram, lupa, dia cabut dengan segera. Tak sengaja, tak dikenakan dam dan tidak berdosa. Ini kalau penting, kena faham betul ini. Ataupun dia masuk bilik air, keluar bilik air, dah lupa dia dalam ihram, dia pakai kopiah biasa. Lepas tu lama 2 jam 3 jam tu baru orang pesan ni, kamu ni dalam ihram lagi kan? Ya, tu kopiah terletak di kepala tu. Dia pun dengan segera dia mencabut, tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Dalam kategori apa? Tarafuh. Kita sebut tarafuh. Okey, ada berapa kategori sini? 3. Yang pertama, pakaian. 2, perwangi-wangian. 3, hubungan jantina. Sampai dia setubuh istrinya pun dia tak sedar dia dalam ihram. Tak kena. Ini jangan berlaku tuan.
Yang selalu berlaku macam mana? Selalu berlaku begini. Dia pergi umrah, semasa tawaf dia pusing, dia rasa ragu-ragu. 6 ke 7. Dia tengok rombongan semua dah keluar. 6, 7 betul kan? Dia ragu-ragu tadi, bukannya dia hanya 6 kan? Dia pergi Sa'i, bergunting, balik hotel. Dia jumpa guru agama. Selepas 4 hari, Ustaz, saya 4 hari sudah saya buat umrah. Lepas saya buat umrah tu, saya ingatkan suatu hari ibu saya ingat balik bahawa umrah saya tu belum selesai. Saya dalam ihram, saya kata pergi naik pakai ihram balik walaupun 4 hari. Saya nak tahu apa benda 4 hari yang Tuan Haji buat. Tuan Haji dah setubuh mesti? Sudah. Tuan Haji sudah pakai pakaian baju biasa? Sudah. Pakai kepiah? Sudah. Masa 4 hari ni Haji sedar tak yang dalam ihram? Saya tak sedar langsung Ustaz. Jadi apa yang saya boleh katakan? Haji dah setubuh, Haji dah potong kuku, Haji dah potong itu, dah hapus semua itu kesalahan yang tarafuh ni. Kesalahan tarafuh ni dari segi pakaian, berwangi-wangian dan hubungan jantina tidak dikenakan dam. Oh, lega kata sebaik, alhamdulillah. Bila dia sedar dia dalam ihram bersambung semula lepas 4 hari itu, dia kena pergi cepat-cepat selesaikan umrah yang 4 hari sudah tak selesai tu. Ya, dia kena buat, kemudian barulah dia lepas tu menjadi halal semula lepas 4 hari. Boleh tak? Boleh tuan ya? Okey, saya teruskan. Tapi rambut dengan bulu lain nanti dulu. Okey. Kategori yang kedua. Itu pun tuan sebut ikhtilaf. Okey, ikhtilaf berarti perkara-perkara yang kita dilakukan boleh menyebabkan perkara itu menjadi rosak atau binasa atau bercerai tanggal. Tak boleh nak dibaiki. Apa kategori ini? Tajuk ini penting. Kalau tuan-tuan tak ada tajuk pagi tadi, tapi tajuk ini kena ada. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya. Nak minta tolong kereta JJS. Dan kereta apa? Semua je. Banyak. JJS 87 JJS 87 8710. JJ. Oh ni. Sebab dia menghalang jalan ini kita alihkan dengan segera. Okay, boleh ya? Okay, sekali lagi JJS JJS Singapura S 8710 ya, kalau kita alihkan kenderaan kerana ada kenderaan lain hendak keluar ya. Okey, saya sambung ya tuan, puan. Okey, kategori yang kedua, jadi penting yang berat ini. Ikhtilaf ni tuan-tuan, perkara itu kalau kita dah buat benda itu dah rosak, tak boleh nak ditampal-tampal, nak dibaiki, tak boleh. Apakah dia? Kecantikan, berkaitan dengan cantik. Kita tengok apa benda yang melibatkan kecantikan dan alam semesta tadi. Ya, okey, ada dua lagi kan? Okey. Yang pertama, kesalahan ini dinamakan ikhtilaf, iaitu dari segi kecantikan menanggalkan bulu. Satu. Yang kedua, memakai minyak rambut di kepala, dan yang ketiga, mengerat memotong kuku. Okey, ya. Yang kedua, maknanya bahagian kecantikannya ada 3 perkara. Manakala dari segi dia alam sekitar ada 2 perkara. Pertama, pokok, yang kedua, binatang buruan. Boleh ya, saya teruskan ikhtilafnya. Pada ikhtilaf yang kedua ini ada 2 isu, 2 perkara. Pertama, kecantikan, rambut, bulu, minyak rambut di kepala, kuku. Dan alam semesta, alam sekitar ni binatang buruan dan pokok-pokok. Jadi tuan-tuan, membuat apa hukumnya yang kita nak letakkan di sini? Dari segi kesalahan ikhtilaf, jika dilakukan dengan sengaja, dibuat sengaja, rambut ditarik sengaja, nombor 1 berdosa dia. Masuk kubur perbuatan, nombor. Ataupun jahil atau tidak sengaja, tidak berdosa. Rambut tadi dia tahu, ya,
kemudian dia sengaja menarik rambut itu, berdosa dia. Kalau dia tak tahu dalam ihram ni tak boleh takut dari rambut, dalam ihram ni tak boleh nak cabut kuku, nak potong kuku tak boleh, dia jahil, tak tahu, ataupun dia tahu tapi tak sengaja, ya. Dia tak sengaja mengerat kuku semasa ihram, tak sengaja menarik rambut, bulu ketiak, bulu hidung, bulu mata dan sebagainya, tak sengaja, tidak berdosa, ya. Sengaja buat berdosa, sekali sengaja tak sengaja buat ataupun jahil tidak berdosa. Tetapi kedua-duanya tetap penedam. Sengaja ke tak sengaja ke tetap penedam. Buat sengaja berdosa dan penedam. Kalau buat tak sengaja ataupun jahil tidak berdosa, tetap penedam. Boleh tuan-tuan? Takat dua ni. Jadi tajuk kita hari ni kita nak ulang balik. Tajuk yang pertama ni tarafuh. Tarafuh ni kesalahan ada 3 jenis. Pertama pakaian, tatayyub berwangi-wangian, dan ketiganya hubungan jantina. Kalau buat dengan sengaja berdosa, ya, kena dam. Kalau buat dengan sengaja dikenakan dam. Tak sengaja buat tak dikenakan dam. Itu yang pertama, tarafuh. Manakala bahagian ikhtilaf, bahagian kedua, apa jenis kesalahannya? 2 jenis. Pertama, kecantikan. Apa dia kecantikan? Bulu-bulu pada badan, minyak rambut di kepala. Yang ketiganya ialah memotong kuku. Seterusnya, binatang-binatang buruan dengan pokok-pokok. Jadi 5 kesalahan itu, kalau sengaja buat berdosa, tak sengaja tidak berdosa. Tetapi kedua-duanya tetap penedam. Siapa buat sengaja berdosa dan penedam. Tak sengaja pun berdosa, tak berdosa, tetap penedam. Jadi tuan-tuan, ya. Jadi 2 kategori ni. Ikhtilaf, maksud ikhtilaf ni begini tuan-tuan. Dia kalau kita campur benda tu, rambut, dan kita tarik, boleh tak dia nak hidup balik semula nyawa dia? Kita ambil gam yang paling power sekalipun, letak dekat kepala, dia rambut tu dia tetap sudah mati. Roh dia tak tiada pun. Kuku pun begitu juga. Kuku ni pun begitu. Kuku kita ni kalau kita dah kerat, dia jadi jegang, kerat begitu, habis lah. Kalau tidak, dia boleh memanjang. Dia boleh keluar panjang sikit. Cuba kita kerat. Yang dah kerat itu ataupun yang dah terpecah itu, di situlah dia punya hayat sampai habis lah. Pokok kalau kita tarik daun dia, cabut batang dia, boleh hidup lagi. Kita ambil gam macam mana pun letak balik sambung, boleh tak kita nak baiki balik? Tidak boleh lah. Binatang kita dah tembak, kita dah rosakkan dia, boleh kita bagi nyawa balik? Tak boleh. Jadi bermakna semasa ihram ada 4 perkara tuan-tuan. Buat sengaja tak sengaja tetap kena dam. Buat sengaja ke tak sengaja ke kena dam. Apa dia? Rambut, bulu, pokok binatang. Dalam kategori ikhtilaf. Kategori ikhtilaf. Ya, kategori ikhtilaf ni tuan-tuan, buat sengaja ke tak sengaja ke, jatuh saja benda ni, patah saja benda ni, kita dikenakan dam. Cuma buat sengaja ada dosa, tak sengaja kita mematahkan pokok itu tak berdosa, tetap kena dam. Boleh tuan-tuan ya? Ini tengok diam sikit semua lah. Boleh faham ni? Ada yang tak faham ke? Saya ulang lagi sekali. Boleh faham ya? Boleh. Okey. Jadi sebab itu saya ulang balik ya. Saya sebutkan kesalahan itulah ni tuan-tuan cuba ada 4 jenis. 4 perkara. Ya, buat sengaja tak sengaja tetap penedam. Apa dia? Yang pertama, rambut. Yang kedua, kuku. Yang ketiga, pokok. Yang keempat, binatang. Empat-empat benda ni kalau kita dah habiskan nyawa dia sudah pun tak boleh nak dipulihkan semula, tak boleh nak dibaiki semula dan tak boleh lah. Apa dia? Rambut, kuku, pokok, binatang. Rambut, kuku, pokok, binatang. Kita sikit dulu. Jadi 4 perkara ni dinamakan sebagai ikhtilaf. Rambut, kuku, pokok, binatang. Rambut, kuku, pokok, binatang. Dan kurang dia. Jadi 4 kesalahan ini dinamakan ikhtilaf
iaitu jika dilakukan dengan sengaja berdosa. Ada rambut tarik dengan sengaja berdosa dia, tetap penedam. Kalau dia garu tak sengaja dulu rambut itu, tak sengaja, tetap penedam tapi tak berdosa. Dia punya kunci di sini. Sebab tu kalau kita orang sampai tuan, beri penetapan. Soalannya ini dia punya kunci dia. Tuan-tuan apa boleh untuk bertugas di tanah suci nanti. Kalau tuan-tuan faham ni, tuan-tuan fikir rambut, kuku, pokok, binatang. Fikir itu tuan-tuan tahu dia punya penyelesaian masalah dia. Sebab itu saya katakan ikhtilaf ini cukup penting. Tapi dalam masa yang sama banyak perkara lain juga kita nak belajar. Kita tahu Dah punya sekor kami kan. jam nanti kepada yang itu. Jam tu banyak kita nak buat. Ya, jadi tuan-tuan, ikhtilaf ni kesalahan yang boleh merosakkan, yang boleh dikenakan kategori dam, sengaja tak sengaja tetap kena dam rambut, kuku, pokok, binatang. Ya. Okey, kita tengok bahagian dam. Ada orang cuma saya pen dam. Dam ni pun saya tengok saya masa lebih kurang dalam setengah jam lah. Bagi orang yang tersedar ihramnya belum selesai, masalah tarafuh yang belum selesai tadi, adakah dia kena mulakan semula tawaf dan pusingan pertama dan teruskan dari pusingan ke-6, atau teruskan dari pusingan ke-6 sahaja sehingga selesai pusingan ke-7. Kemudian kemudian sa'i, bagaimanakah memulakan dari pusingan pertama ke-7 Allah. Cara ini, bila jemaah tadi dia selepas 4 hari, saya bagi contoh tadi, dia pergi umrah, bawa umrah, selepas beberapa hari ataupun lepas 2-3 jam lepas tu, dia sedar yang pusingan tawaf tadi adalah tidak lengkap, sedangkan dia sudah pun buat macam orang lain buat. Rombongan dia pergi ramai-ramai, orang lain pergi tawaf 7 pusingan, dia pun pergi sa'i, orang lain pergi sa'i. Dia yang rasa 6 ataupun 7 dia ragu-ragu, dia pun ikut saja perbuatan orang lain, sedangkan dia masih lagi 6. Dia secara sah tawaf mesti yakin 7 pusingan, dia yakin 6 atau 7, 6 dia yakin, 7 ragu-ragu. Dia pergi sa'i. Sa'inya dianggap kosong, tak jadi. Bergunting dia itu sudah pun melanggar larangan ihram, mengukurkan rambut. Sengaja tak sengaja tetap kena dam. Itu dia. Bermakna lepas 4 hari, apa perlu dibuat? Saya minta jemaah tolong haji turun naik atas, pakai ihram, turun balik sampai saya terangkan apa nak buat tadi. Dia turun bawah, saya kata pergi balik ke Masjidil Haram, ambil wudu dengan sempurna. Yang tidak sempurna lagi hanya 1 pusingan, 6 tadi yakin. Pusingan yang ke-7 dia tak yakin, dia terus ikut rombongan kawan-kawan dia. Itu satu kesalahan. Jadi sa'i tak jadi, gunting pun dalam ihram. 4 hari ni dalam ihram lagi dia. Dia pakai ihram tak perlu niat apa dah, sebab niat dulu dah jadi. Dia hanya perlu menyambung pergi ke Masjidil Haram, buat 1 pusingan, menggenapkan pusingan yang ke-7 yang belum lengkap. Kalau dia baru jadi 1 pusingan, maknanya kena tambah 6 pusingan. Apa yang tak cukup? Lepas pusingan ke-7 sempurna, dia minum air zam-zam, solat sunat tawaf, kemudian baru dia pergi sa'i. Sa'i yang 4 hari kemudian, 4 hari itu, dia menyempurnakan umrah yang 4 hari yang sudah. Yang dulu-dulu itu jadi tak? Jadi. Sebab syarat sa'i mesti tawafnya sah. Tawaf dulu tak sah, macam mana sa'i jadi tak jadi. Jadi sa'i lepas 4 hari baru jadi. Dia pun sa'i. Bergunting kali yang kedua itu barulah menggenapkan rukun umrah yang terakhir, yang keempat. Jadi lepas umrah datang jumpa saya. Tapi biasanya saya akan beritahu lepas habis umrah ni, saya beritahu damnya begini. Oleh kerana dam rambut hajah ke haji ke dah putih rambut tak masuk umrah dalam 3 hari 4 hari sudah saya dah buat dah. Okey. Saya kata saya akan beritahu jemaah tu, ini kesalahan ikhtilaf. Ikhtilaf ni apa dia? Rambut, kuku, pokok, binatang. Okey, saya nak tanya 4 ni dulu. Yang baki 8 lagi tarafuh tu nanti saya tanya kemudian. Saya tanya 4 benda ni. Ada kuat tak? Rambut ada potong tak? Memang confirm lah sebab potong tak
satu cupak je. Saya potong 10 satu dam. Dah 2 dam lah. Satu rambut, satu kuku. Ada tak pergi patahkan pokok? Tak ada Ustaz, saya tak sentuh pokok. Tak ada, okey. Ada tak bunuh binatang? Buruan? Tak ada. Okey, jadi bermakna ada 2 dam. 2 dam dikenakan kepada harimau tersebut. Ikut kesalahannya. Kemudian baru saya tanya tarafu, ada tak pakai ihram? Cabut pakai ihram, pakai baju yang lain, orang lelaki. Memang ada Ustaz. Masa dia datang tu saya tengok dia pakai ketat, kopiah pakai baju, pakai kasut. Memang ada Ustaz. Okey, tak apa. Itu kesalahan. Sedar tak kita dalam ihram? Saya tak sedar Ustaz. Sekarang sedar. Saya kata cabut sekarang. Jangan tunggu nak balik hotel dalam bilik tu lagi. Kopiah cabut. Baju cabut. Sedar tak payah cabut. Baru orang lagi kan. Saya kata takut. Boleh buat apa yang dia buat. Kasut, pegang, naik atas. Okey. Lepas tu, apa lagi yang salah lain? Ada tak melakukan berwangi-wangian, pakai minyak wangi? Ada. Sedar tak? Tak sedar. Tak kena dam. Dia kata tak sedar. Tak ada kena dam. Sedar tak pakai pakaian ni? Tak sedar. Dalam ihram. Tak kena dam. Sedar tak? Ada tak buat dalam tempoh 4 hari ni? Lepas tu, ada Ustaz. Itu tak kena dam. Jadi bermakna kesalahan tarafuh tadi, yang 8 jenis tadi, kalau buat tak tahu yang tak sedar di dalam ihram, tidak boleh dikenakan. Jadi sama juga jemaah haji yang balik ke Malaysia, sampai ihram di Malaysia tak habis 3 tahun. Apa 3 tahun buat? 3 tahun ni saya buat ini apa semua. Jadi kira balik kesalahan tarafuh ni, ya. Okey, wallahualam. Jadi boleh ya? Saya teruskan. Okey, kita masuk tajuk yang ini, tajuk ini bukan juga tuan ni. Tajuk ni berkaitan dengan dam. Tadi kita dah dengar orang kesalahan itu semua. Tajuk dam ni dari segi bahasa bermakna dam ni darah. Ya, darah. Syarah mula ialah satu ibadat. Dam ni bukannya berdosa lain. Tak berdosa itu lain. Tapi tajuk dam ni ialah dam ni perlu kita bayar bentuk ibadat gantian yang merupakan binatang al-an'am, binatang ternakan yang disembelih seperti unta, lembu, kambing, kibas atau gantinya daripada makanan di tanah haram atau puasa yang digantikan ke atas mereka yang menunaikan haji atau umrah dan di atas sebab yang tertentu. Jadi tuan-tuan, dam ni sebenarnya ialah sedekah wajib. Dam ni ialah benda pemberian ibadah. Ya, pemberian ibadah apabila melakukan salah satu daripada perkara yang tidak memenuhi persyarat yang telah ditetapkan. Kita kena sedekah bagi wajib. Sedekah wajib. Pemberian itu wajib hukumnya, ya. Kita nak letakkan nama dam ini sebagai denda tak sesuai pun. Ya, sebab denda ni keraguan tu, ya, kalau kesalahan itu tidak bertaubat, ya, dosa itu akan berkekalan, ya. Jadi dam ni tuan-tuan, dia satu perkara yang perlu kita bayar, satu ibadah lain. Jadi jangan anggap kita kena denda masa bayar dam. Jangan sekali-kali kita menganggap kita membayar dam, kita didenda. Bukan. Kita membuat satu ibadah sedekah yang wajib kepada orang yang tidak berkemampuan. Anggap itu. Baru kita senang nak keluarkan perkara tersebut, ya. Jadi tuan-tuan, satu perkara yang kita nak sebutkan, kadar harga secupak makanan beruji, makanan asasi di tanah suci ialah RM5 untuk jemaah haji ketika mana berada di sana. Ya, satu cupak makanan asasi di sana ialah RM5. Bermakna kalau 2 cupak RM10. Okey, kita pegang dulu, ya. Okey, kita nak lihat dam. Dam ini tuan-tuan, dam ini dia ada 4 jenis. Saya sebut dulu. Ya, biar tuan-tuan buat dalam kerangka dalam minda kita ni. Dam ni dia ada 4 jenis. Dam jenis pertama namanya dam tertib takdir. Dam tertib takdir. Ya, dam tertib takdir nombor 1. Yang kedua, dam tertib tambil. Okey, saya nak fokuskan perhatian tuan-tuan pada nama ni. Tertib. Ya, saya nak minta tuan-tuan perhatian pada nama tertib. Apa makna tertib tuan-tuan? Tertib mengikut susunan, kena ikut susunan. Apa makna dalam tertib ta'dil? Tertib bermakna mengikut susunan. Kesalahan-kesalahan di sini ada 9 perkara.
Ada 6 perkara yang menyebabkan seseorang dikenakan dam tertib takdir. Tertib ini bermakna mengikut susunan. Tuan-tuan cuba lihat di sebelah, ya, di sebelah kiri tuan-tuan, sebelah kanan, ya. Dam yang dikenakan ialah menyembelih seekor kambing ataupun 1/7 daripada lembu ataupun unta. Dia cari lembu, kongsi 7 orang, ataupun dia cari lembu, ada 7 kesalahan yang dia buat di sini, 7 perkara dia buat di sini, dia gabungkan dengan seekor lembu. Jadi dam yang digunakan ialah seekor kambing satu. Jika tidak berpuasa, tuan-tuan, bila sebut jika tidak berpuasa, inilah bermakna tidak berpuasa inilah dinamakan sebagai tertib, mesti mengikut aturan, mesti mengikut susunan. Tak mampu nombor 1 baru pindah nombor 2. Itu namanya tertib. Ya. Kesalahan ataupun perkara yang ada di sini, sebab-sebab yang dikirakan dalam ada 9 perkara. Kalau buat satu perkara daripada perkara yang disebutkan 9 ini, dia kena buat nombor 1, cari seekor kambing dulu, ataupun kena beli seekor lembu, kongsi dengan 7 orang. Jika tak mampu, tak ada harta, tak ada duit nak beli kambing RM350, barulah berpindah kepada yang kedua, hendaklah berpuasa 10 hari, 3 hari di dalam ihram haji dan 7 hari semasa balik ke Malaysia. Maknanya 10 hari. Kena puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari di Malaysia. Tak mampu buat puasa, dia memang sakit, dia tidak berupaya untuk berpuasa selama 10 hari kerana sebab tua. Tak mampu nak buat, dia akan dikenakan keluarkan 10 cupak makanan asasi, iaitu 10 cupak. Satu cupak tadi RM5, 10 cupak dikenakan sebanyak RM50. Dia kena membayar harta ini kepada orang yang berada di tanah suci Mekah, RM50 masa di sana. Jika tidak mampu ditangguhkan, tak mampu nak keluarkan seekor kambing, tak mampu, puasa pun tak lawan, nak keluarkan RM50 pun tak ada, maka ditanggungkan dia sampai dia meninggal dunia. Hutang tetap hutang. Jadi tuan-tuan, mana di sini dalam tertib takdir ialah dalam di sini mesti mengikut susunan. Jemaah Haji Malaysia mesti pilih nombor 1, mesti pilih. Sebab di Mekah tu pun dah banyak 10,000, sampai sana nak keluar RM370,000, RM350 ni memang boleh bayar. Dan pergi pada kaunter tak mau haji akan potongkan daripada akaun bank tu RM350. Dan contohnya kalau nak buat bayarkan tamattu, haji tamattu. Jadi sebab itu dia betul ada 9 perkara yang menyebabkan ke perkara dam takdir, ya, tertib takdir. Ya, jadi boleh faham, ya? Maksud tertib ni adalah mesti mengikut susunan. Apa perkara yang menyebabkan dikenakan seekor kambing? Kalau tak mampu baru pindah pada puasa 10 hari, tak mampu baru bagi 10 cupak. Yang ini tuan-tuan kesalahannya atau perkara yang menyebabkan sebagai dam. Yang pertama, melakukan haji tamattu, 1. Yang kedua, melakukan haji qiran dengan cara-caranya kena dikenakan dam. Dan yang ketiganya, dia tidak berihram di miqat. Dah sampai ke Mekah, baru dia sedar yang dia tu tak berniat lagi. Dia tak sempat berniat lagi. Dalam perjalanan tidur, dia sampai ke Mekah, baru dia celik, kena seekor kambing. Bukan tuan lawak ni, orang kecil ada. Sampai masa dia kalau nak kena tuan. Dan keempat, tidak wukuf di Arafah. Nah, ni yang keempat ni, bila dia tidak wukuf di Arafah, hajinya pun hajinya pun terbatal, tak jadi. Tetapi ihram dia tu, ihram yang dia berniat ihram itu masih ada lagi, dia dikenakan dam dengan tahalul sama dia lah, dia sama dia nanti. Tetapi dia tak berwukuf di Arafah, ya, dikenakan seekor kambing pula, ya. Kemudian tidak melontar jamrah. Melontar jamrah ni tuan-tuan, kita melontar jamrah, batunya ada 70.
Kalau kita tak cukup 3 biji batu daripada 70 dah digunakan dan tertib takdir ini bermakna kena cari seekor kambing RM350. Tapi ini cara ni nanti saya akan beritahu macam mana cara jemaah yang kena kambing dengan cara melontar, tetapi dia tak sedar yang itu tersilap. Yang memang dia caranya, ya. Dia lontar tu yang pertama tu tak cukup batu, yang kedua cukup, yang ketiga cukup. Besok dia pergi lontar, lontaran hari kedua tu baru menggunakan yang pertama. Ya, nanti kita tengok masa bahagian nanti, ya, bahagian melontar nanti kita tengok bagaimana jemaah yang kena kambing bila tak berhati-hati semasa melontar jamrah. Ini level ni, ya. Jadi tuan-tuan tak cukup 3 daripada 70 dah kena seekor kambing, ya. Kemudian tidak bermalam di Mina, tak bermalam di Mina dikenakan dam tertib takdir 1 dam, ya. Dan yang ketujuh tidak bermalam di Muzdalifah, tak bermalam di Muzdalifah pun kena dan tertib takdir cari seekor kambing, atau kalau tak mampu pindah kepada puasa 10 hari, tak mampu baru pindah kepada 10 tempat berat makanannya. Yang ke-8 tidak melakukan tawaf wadah, tak buat tawaf wadah, nak balik habis dah hari, nak balik ke Malaysia, ya, ataupun nak balik ke, nak pergi ke kota Madinah, dia sengaja meninggalkan tawaf wadah, ataupun dia buat tawaf wadah, lepas tawaf wadah dia pergi shopping pula membeli belah, kira terbatal tawaf wadah tu, maka dia kena patah balik, kena pergi tawaf wadah patutnya. Tapi pas dah sampai, dia kena keluarkan duit RM350 untuk bayar dam seekor kambing. Kemudian nombor 9, melanggar nazar semasa mengerjakan haji. Masa dia buat haji, dia bernazar nak lakukan niat iktikaf. Katakan saya aku bernazar anak aku dapat 5A dalam kebiasaan baru ni, aku bernazar nak pergi iktikaf di Masjid Namirah semasa di Arafah haji. Tiba-tiba kita wukuf di Arafah, dia tak pergi beriktikaf. Dia bernazar, dia lawan nazar itu. Dia tak buat apa yang dia dah sebut. Bermakna dia kena nazar itu naik tarafnya, kena bayar dengan seekor kambing. Jangan bernazar, kena sewenang-wenangnya semasa haji. Jadi tuan-tuan, ini dia 9 perkara yang menyebabkan dam tertib takdir. Dam tertib takdir pada ini telah diputuskan oleh Allah. Allah Ta'ala pilih 9 perkara ini, ya. Kesalahan-kesalahan ini semua telah diputuskan, ya, oleh syarak. Okey, dam yang kedua. Dam kedua namanya tertib, mesti kesusunan juga. Namanya dam tertib ta'dil. Tadi 9 perkara. Dam tertib takdir, ya. Tertib takdir tadi. Yang ini dam tertib ta'dil. Ta'ain dan ialah ta'dil. Apa makna dam tertib ta'dil? Tertib satu dam yang ditetapkan mengikut susunan, mesti susunan. Jika tak mampu lakukan dam yang pertama, maka berpindah kepada dam yang kedua. Tak mampu dam kedua, pindah dam yang ketiga. Itulah berikutnya. Manakala ta'dil berarti apabila seseorang itu tidak berpuasa mengeluarkan makanan yang telah dinantikan dalam puasa, tak mampu nak membayar, kena pindah dengan puasa amalan itu. Apakah maknanya dam tertib ta'dil? Apa sahaja? Dam itu dikenakan pertama sembelih seekor unta. Unta, tuan-tuan. Unta harganya RM2,500. Dam harga di sana. Unta untuk suami saya ni, kalau tak mampu RM2,500 menyembelih seekor lembu suami saya. Lembu suami saja, seekor lembu kena kembangkan. Jika tak mampu cari lembu, tak ada unta, digantikan dengan 7 ekor kambing suami saja, ya. Kambing 7 ekor, seekor kambing RM350 kali 7 lebih mahal daripada itu unta, ya. Kalau tak ada, cari juga lah. Jika tak mampu, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta RM2,500, kena buat kenduri besar-besaran di Mekah. Beri makan dan dibagikan kepada fakir miskin di tanah haram Mekah, Madinah, Haram Mekah, Muzdalifah dan Mina, tanah haram. 3 kawasan. Bagi mereka makan, fakir miskin.
Orang yang buat kesalahan ini boleh makan tak? Dam. Dam yang kita buat, dam mana-mana dam yang kita dah buat, kita kena bayar dam. Haram untuk kita dan orang yang di bawah tanggungan kita ambil faedah daripada. Kalau kita kena bayar dam, satu kambing tu orang buat satu hotel kita makan, kedua itu kita tak boleh usik sikit. Sebab itu kita bayar dam kita. Kesalahan kita, ya. Jadi tak boleh kita kena bagi orang pergi miskin makan. Jika tak mampu nak memberi makan dengan harga nilai seekor unta makanan RM2,500 tadi, jika tak mampu anda berpuasa mengikut bilangan cukup makanan yang dapat dibeli dengan seekor unta, suami saja nak kena puasa RM2,500 bagi RM5, satu cupak RM5, tuan berapa? Dapat berapa cupak? RM2,500 bagi RM5, 500 cupak. 500 cupak. Lepas tu dia bayar duit, tapi dia tak nak bayar duit, dia nak puasa. Satu cupak satu hari, bermakna dia kena berpuasa selama 500 hari. Kalau harga untuk akan datang murah, nanti dia naik nanti ikut harga, ya, 500 hari. Pernah buat ke? Tak pernah buat, tak boleh. Okey, apa kesalahannya? Apa pasal besar punya kesalahan dia ni? Kesalahan dia tuan, persetubuhan yang merosakkan haji. Dia bersetubuh semasa haji. Depannya ihram haji. Nawaitul hajja wa ahram billahi ta'ala. Dia pun tiba-tiba godaan yang tinggi bersetubuh, dia tengok perdudukan isteri, dia bersetubuh dengan isterinya. Hajinya rosak. Wajib kotor pada tahun depan. Hajinya rosak. Apa yang belum selesai dari haji pada hari itu, dia kena selesaikan juga sampai haji orang lain selesai, dia kena selesai. Tapi hajinya tak dapat. Hajinya rosak sebab bersetubuh. Dan kena dam pula. Kalau tanah keluarga, tanah, puasa 5 hari. Ya. Jadi perkara yang menyebabkan dan tertib takdir ini, persetubuhan yang merosakkan haji, iaitu apakah dia persetubuhan yang merosakkan haji? Persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal. Bagi orang yang melakukan haji sebelum tahallul awal, bermakna sebelum dia melontar dan sebelum dia bergunting, dia sudah bersetubuh dengan isteri. Ini dikatakan sebagai rosak hajinya. Kalau dia bersetubuh lepas tahallul awal, itu dalam bab dam yang nombor 2 ini akan datang. Apabila dia bersetubuh sebelum tahallul awal, rosak hajinya. Sama ada dia bersetubuh itu di Arafah, di Mekah ke, niat dia bersetubuh, ataupun masa di Arafah dan lagi dia jumpa bersetubuh, ataupun di Muzdalifah jumpa, belum melontar, belum lagi mengunting, bermakna dia sudah merosakkan hajinya. Dia berdosa besar, dia kena dam seekor unta dan hajinya tidak sah, dia wajib qada pada tahun akan datang. Itu dia. Pergi tahun depan kalau dia buat permohonan pada tahun haji, dia kena pergi tanpa bayar subsidi. Ya. Ada tak? Memang ada. Jadi jangan ada dalam hati nasihat yang pula jadi. Ya. Okey, itu yang pertama bagi haji. Ataupun sebelum selesai mengerjakan umrah. Orang buat umrah ada tak jadi ini? Ada juga. Kena seekor unta. Iaitu bagi orang yang nak buat umrah, pergi ke Tan'im, balik dari Tan'im, dia melakukan persetubuhan sebelum dia tahallul, sebelum dia tawaf, sa'i dan bergunting dengan sempurna. Maka dia dikenakan dam, tertib tahdir, kena unta, tak ada unta, pergi lembu, tak ada lembu, pergi 7 ekor kambing, tak boleh juga dia bayar RM2,500 sebagai makanan ahli Mekah. Tak mampu juga dia nak bayar RM2,500 itu, pindah kepada puasa 500 hari. Ya. Jadi apa kes ni tuan-tuan? Bagi umrah ni terbatal. Bagi haji ni terbatal. Haji perlu dikotorkan pada tahun berikut, dia berhubungan dengan qada umrah yang telah dibuat sebelum itu. Ya. Jadi ini salah yang berat bagi pelaku-pelaku haji. Ya. Okey, dan yang ketiga. Dan yang ketiga ni tuan-tuan, namanya takdir. Tadi takdir. Takdir ni ikut susunan. Dan yang ketiga dan keempat ni namanya dalam takdir. Takdir ini ialah pilihan.
3 pun boleh. Boleh pilih mana-mana. Tadi dalam tertib mesti ikut susunan. Tak boleh satu baru pindah yang kedua, tak mampu yang kedua baru pindah yang ketiga. Itu tadi. Dalam tertib takdir ada 9 kesalahan, dalam tertib ta'lil ada 1 kesalahan. Bersetubuh tadi. Sebelum tahun awal atau umrah. Dan yang ketiga ialah dalam takhir. Boleh pilih nombor 1, boleh pilih nombor 2, boleh pilih nombor 3. Tak syarat tak mampu. Boleh pilih mana-mana. Apakah dia perkara yang nak dibayar tu? Saya pindah yang pertama ni. Apa benda yang dia nak? Menyembelih seekor kambing. Ataupun tak nak pilih ni 350 rial, boleh pindah kepada bersedekah kepada 6 orang fakir miskin. 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang fakir miskin. Kita kena cari 6 orang fakir miskin. Setiap seorang kita berikan 2 cupak makanan setiap seorang. 2 cupak. Bermakna 1 cupak tadi 5 rial. 2 cupak bermakna 10 rial. Jadi orang pertama dapat 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial. Jumlah kita kena bayar ialah 60 rial untuk 1 dam. Nombor 1 tadi saya berkambing 350 rial. Nombor 2 60 rial. Cari 6 orang. Tak boleh bagi seorang itu 60 rial, tidak. Kena bagi seorang itu 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial. Okey. Ataupun tak mampu juga boleh, tak mampu ke nak aku nak puasa 3 hari. Boleh tak? Boleh hukum dia. Saya nak puasa di Malaysia boleh tak Ustaz? Boleh juga. Tak apa. Tapi 3 hari ni kalau tahun depan tu di balik Malaysia 30 hari bulan Ramadan wajib puasa, 3 hari ni tambah jadi 33 hari dia puasa tahun depan. Tak buat lagi tahun depan jadi tambah 3 hari. Itu untuk satu kesalahan, satu perkara yang dibuat. Kita nak tengok apa dia kesalahan. Perkara yang dibuat seingat saya ada 13 perkara. Ini tuan-tuan 11 perkara. 11 perkara ni. Ini masa temu luka dengan Tuan Mufti ni kena hafal ni. Sebelah ni kena ingat dalam kepala. 9, 1, 11. Yang nanti ada 2. Okey tuan-tuan, ada 11 perkara yang kena. Inilah dia 5 hari yang banyak kena. Yang banyak berlakunya yang ni. Apa dia? Yang pertama, membuang, mencabut, menggunting 3 helai lebih rambut atau bulu dari mana-mana anggota. Jadi kalau sekiranya kita mencabut, sama ada sengaja mencabut ataupun tak sengaja masa kita garuk-garuk, gugur dengan sendiri. Mana-mana gugur saja rambut 3 helai, maka kena 1 dam, iaitu 350 rial atau 60 rial ataupun puasa 3 hari. Betul boleh pilih. Biasanya saya dekat sebut berjemaah haji hajah, kalau boleh pilih yang mana satu, dia kata biasa nombor 2 itulah pilihan 60 rial. Selesai masa itu juga. Pergi ke Masjidil Haram, cari 6 orang bagi dam 10 rial semua tu. Selesai ke masa itu juga. Nak balik Malaysia kan, apa semua. Kalau di balik Malaysia meninggal pula nanti warisnya kena gantikan puasanya 3 hari yang dapat. Dia maknanya tertangguh sampai bila-bila. Ya. Okey, 3 helai rambut. Sebab itu masa kes tadi yang 4 hari dia baru nak kenakan pusingan tawaf tadi, dia dah gunting 3 helai semasa umrah yang dia konon-kononnya jadi mula-mula 3 hari 4 hari sudah tu. Jadi yang itu dikenakan. Dan 3 helai ni 3 helai ke atas. Kalau 10 helai, 20 helai, 100 helai, 1 dam ni. Ya, 3 helai dan ke atas lah, dan lebih ya, dan lebih. Jadi bermakna biasanya kita ambil ni lah, dam ni. Okey, yang kedua, memakai pakaian sarung berkait bagi lelaki. Yang ini sengaja dibuat. Kalau tak sengaja tadi tak kena dam kan? Kita tengok tarafuh tadi, tarafuh. Sebab ini jadual dam ni dengan jadual tarafuh dari itulah tadi kena gabung. Tuan-tuan kena bawa dulu jadual ni. Sebab kita nak tengok dia punya hukum yang ada masuk berada di sana. Jadi pakaian ihram, kalau dia tak pakai semasa ihram, kena kambing atau 60 rial atau puasa 3 hari. Yang ketiga, memotong, mengerat, membinasakan kuku. Satu kuku dia potong, sengaja tak sengaja 1 cupak, bermakna 5 rial. 5
jumpa orang miskin, dam, cukup dam. 2 potong jari kuku, 2 jumpa, bermakna 10 riyal, bagi 10 riyal. Bila genap 3 kuku, kita potong secara berurutan 1 dam. Kita potong 1 kuku 3 dan satu masa kita potong 10 dan lebih ke atas, bermakna kita kena membayar 1 dam sama ada seekor kambing atau 60 riyal atau berpuasa 3 hari. Yang keempat, memakai bau-bauan, wangi-wangian pada badan. Pakai saja kena 1 dam. Ya, ikut macam tarafuh tadi. Kalau tak sengaja tengok dalam bab tadi. Ya. Jadi bila dah buat ini dengan sengaja dia buat, dia ambil, dia tahu dah orang dipakai yang wangi tekan apa semua, salatnya, maka dia kena pilih seekor kambing atau 60 riyal ataupun puasa 3 hari. Itu yang kena main matematik tu lah. Orang senyap dah semua ni tuan. Ya, tak nampak? Dah belum tak? Tak boleh lah. Okey, saya cepatkan sikit ya. Kemudian yang kelima, menutup muka dan bahagian muka daripadanya untuk wanita. Kena juga seekor kambing atau 60 riyal ataupun berpuasa. Yang keenam, menutupi kepala bagi lelaki, begitu juga. Bermakna tuan-tuan, kalau jangan sampai kepada saya, kalau mengaku di pejabat di hotel Mutah nanti, kalau dia datang kepada saya tengok pakaian, pakai baju, satu kesalahan, kepiah, satu kesalahan. Baju, seluar, kasut, satu kesalahan, pakaian. Kepiah, betul kepala, satu kesalahan sebab dia terpisah. Jadi kalau sekiranya dia sengaja pakai baju biasa, sengaja pakai kepiah, bermakna kena gudang 2 ekor kambing atau 60 riyal tambah 60 riyal. Cari 60 riyal itu 6 orang, 60 riyal lagi 6 orang, bermakna 12 orang. 10, 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 10. Itu maksudnya. 2 kesalahan. Tengok bagaimana kesalahan yang kita dah lakukan. Menutupi kepala. Orang lelaki boleh jadi guru. Ya. Okey. Kemudian yang ketujuh, memakai sarung tangan baik lelaki perempuan dalam masa dia tahu dia dalam ihram, bermakna kena seekor kambing atau 60 riyal ataupun puasa selama 3 hari. Kemudian kesalahan itu bertambah. Tadi baru 7, ada beberapa lagi. 8. Memakai minyak rambut di kepala, janggut dan sebagainya, satu kesalahan. Yang ke-9, melakukan mukadimah persetubuhan pun kena dari sini. Dia pegang saja istrinya, dia rasa sekembang lagi badan dia, masih nak bersetubuh saja, kemaluannya dia menaik semua, maka kena 1 seekor kambing atau 60 riyal atau puasa 3 hari. Yang ke-9, yang ke-10, melakukan persetubuhan selepas selesai tahalul awal. Tadi tuan-tuan, tahalul kita tengok dam yang pertama tadi, dam tertib takdir. Dan tertib takdir, kalau dia bersetubuh sebelum tahalul awal, sebelum melontar dengan sebelum bergunting, hajinya terbatal. Dia kena selesai dengan haji, tahun depan dia kena kotor, kena seekor unta. Kategori 2. Bagi orang yang bersetubuh tetapi lepas tahalul awal, hajinya masih lagi sah. Tetapi dia sudah melakukan persetubuhan selepas selesai tahalul awal, tetapi sebelum tahalul yang kedua, sebelum dia balik ke Mekah tawaf haji, sebelum dia nak bersaing haji, dia jangan bersetubuh pula dengan isteri. Sudah ada masalah. Jadi dia kena seekor kambing atau 60 riyal atau 3 hari puasa. Itu dia. Boleh faham ya tuan? Tuan, kalau tak boleh dah nampak jadi kepala dah apa semua tu, kita sampaikan Mekah nanti tuan pergi jumpa guru agama nanti boleh berbincang benda tu ya. Dan yang ke-11, melakukan persetubuhan setelah persetubuhan yang merosakkan haji. Dia bersetubuh dah haji dah rosak sebelum tahap awal. Lepas itu dia bersetubuh kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Persetubuhan yang kedua itu seekor kambing atau 60 riyal atau 3 hari puasa. Persetubuhan yang ketiga itu seekor kambing atau 60 riyal atau 3 hari puasa. Yang keempat begitu juga. Jadi bertambah-tambah kan. Unta tambah dengan 3 ekor kambing atau 60 riyal kali dengan 4 ataupun 3 hari puasa kali dengan 4. Boleh ya?
Kalau nak faham boleh, tak boleh, insyaAllah. Okey, saya habiskan sedikit tuan. Untuk dam yang terakhir yang keempat, untuklah. Dam yang keempat ni dam takhir. Takhir ni juga pilihan. Kita boleh pilih. Apa yang kita pilih? Ya, dam takhir, ini kesalahannya dua perkara tuan. Pertama, binatang. Yang tak ada binatang dengan pokok. Macam mana nak kira binatang dengan pokok? Yang kadang kita biasa di rumah selalu kita buang daun kering tu. Kalau sampai sana jangan tuan-tuan jangan. Apa benda yang kita kena bayarkan semasa melakukan perkara tersebut? Pilihannya begini. Memburu binatang yang halal. Memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram atau tanah halal semasa ihram ataupun bukan ihram. Dam yang dikenakan ialah menyembelih binatang mengikut bandingan binatang yang diburu. Jika rusa bandingan dia lembu, rusa yang tanduk panjang, badannya besar, kena cari lembu seekor, bayar. Dagingnya haram dimakan, kena bagi pada orang fakir miskin makan. Jika kijang kecil sedikit, carikan seekor kambing. Ataupun kalau tak nak buat yang pertama, pilihan yang kedua, pilihnya beli makanan mengikut nilai binatang bandingan yang dibahagikan kepada fakir miskin di Mekah. Kalau dibeli lembu, dia kena bayar lembu 2,500. Kalau kambing 350 riyal, kena buat kenduri bagi makan fakir miskin di Mekah. Ataupun kalau tak nak bagi begitu, tak nak bagi sedekah, tak nak buat kenduri makan, hendaklah berpuasa mengikut hari berapa banyak cupak yang diberi makan. Satu hari satu cupak. Kalau harga lembu 2,000 riyal, 2,500 riyal, bermakna 500 hari kena puasa. Kalau kambing 350 bahagi 5, 70. Maknanya 70 hari kena puasa. Banyak itu 70 hari mana daratnya. Okey, itu bagi kesalahan binatang. Pokok. Memotong, menebang, mencabut pokok di tanah haram, Mekah. Kecuali pokok itu dah mati. Ini saya ambil, minta tolong tuan-tuan ambil perhatian lah. Yang ini bagian ni tolong jaga-jaga. Jangan nampak di mana-mana pokok di Mekah, Mina dan Muzdalifah. Kecuali pokok itu dah mati. Mati bermakna akarnya sudah kering, ya. Sama seperti di atas, sama ya. Mengikut bandingan pokok yang dipotong, ditebang, dicabut. Jika pokok itu besar, bandingannya seekor lembu. Maknanya kalau pokok itu pokok tunjang, macam pokok dobayan tu, pokok yang besar, akar besar, kita sadar saja, sengaja tak sengaja, tetap kena dam seekor lembu. Ya, jangan apatah lagi kalau sengaja menebang, apa ya. Dan jika pokok itu kecil, pokok itu pokok yang rene, maka bandingannya seekor kambing. Jadi itu dia punya damnya. Maka damnya sama seperti peraturan dam yang mengikut tanah, pindah kepada memberi makanan. Sekiranya tak mampu bagi makanan, kena puasa ikut berapa cupak, satu hari satu cupak. Itu bagi dam untuk dam tertib, takhir dan ta'khir. Wallahu a'lam, ya. Jadi tuan-tuan, okey, ya. Saya rasa itu sajalah untuk minggu ini tuan-tuan. Ya, kesalahan yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan kena kesimpulan ni kena bawa balik ke rumah masing-masing juga, beritahu kepada suami, isteri, kerja bangku semua. Ada dua benda yang penting. Yang pertama, tuan-tuan kena cuba ulangkan tarafuh dan itlaf. Tarafuh itu ada 8 perkara. Ya, ada perkaranya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perkara. Ya. Manakala itlaf itu ada 4 perkara. Kita ulang boleh rambut, kuku, binatang, pokok. Itu dia punya sengaja tak sengaja tetap dikenakan dam, ya. Kena dam lagi. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah berkaitan dengan dam, tertib takdir, tertib ta'dil, takhir takdir dan takhir ta'dil. Ada 4 kategori yang disebutkan sebagai dam. Wallahu a'lam. Jadi ada soalan ke sebelum saya naik? Saya nak beda-beda sama buku ni lah, sebelum kita nak hati-hatikan. Ada soalan ke tuan? Ada 2 perkara yang kita jaga ni, ya, kita bawa balik ke rumah kita. Ingat tarafuh, itlaf. Tarafuh, ya. Dan yang kedua
jaga yang telah ni. Rambut, bulu, kuku, binatang buat, pokok. Kena dam, tetapi tidak berdosa walaupun tak sengaja, berbeza dengan tabiat dan semua jadi. Jadi buat sengaja tak sengaja tetapi kena dam, ya. Apa dia? Rambut, kuku, pokok, binatang. Itulah dia punya kan wallahu a'lam. Kita baca doa setelah ini semoga bagi Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pagi kami syakirin kami sabirin kami yuqini amamu wa kafir ya rabbana alhamdu kama yanbaghi ila mulki wa azim sultani. Allahumma ighfir lana ma aqtana wa ta'ala wa asrana wa a'lana ma ta'ala wa akhla ila ta'ala zidna wa asim bil khair wa barik lana wa rizqana wa ja'alna mahfuran wa rahmatin min al-mu'min wa ya kasirana wa hasana ya wa billahi Assalamualaikum warahmatullahi